Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila azwajihi wa dhurriyyatihi wa ila ashabihi wa ila tabi'in wa ila tabi'ut tabi'in wa ila al-ulama wal nuqaba wal nujaba wa ila awliya'is salihin wa ila abaina wa ummahatina wa ila al-muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa ala niyatina wa hajatina ya Allah, wa khususan ila syekhuna Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala bisiril Fatihah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا وحبيبنا وطبيبنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نور الأنوار وسير الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله أطهار وأصحابه الأغيار عدد نعم الله وإفضاله. فقال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفهكنا في الدين وعلمنا في التأويل. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, sahabul fadilah, para alim ulama, para asatizah, saya muliakan barisan imam Bilal jawatan kuasa madrasah, seterusnya muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Tidak saya lupa pada bonda saya di belakang tu. Semoga Allah berafiah, berpanjangan insya-Allah. Alhamdulillah. Khabar tuan-tuan sihat? Lama kelah tak ada. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Doakan saya istiqamah kesihatan saya, keadaan saya. Sangat berhajatlah pada doa-doa orang soleh ni kat sini. Insya-Allah. Setiap perkara yang ditakdirkan oleh Allah semuanya baik. Tidak ada yang tidak baik. Tidak baik adalah pada kecetikan akal kita, keterbatasan kefahaman kita terhadap takdirnya Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan kita tidak mampu untuk melihat hikmah di sebalik setiap apa yang ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama menyimpulkan kepada kita bahawa bagi orang beriman sepanjang hidupnya di atas muka bumi, maka mindset, fikiran dia tidak memandang selain daripada akhirat. Itulah matlamat hidupnya. Maka apa yang terjadi di kehidupan dunia dia tidak memberi kesan kepada amal dia sebenarnya. Tidak memberi kesan kepada amal dia. Sebab dia meyakini bahawa dia bakal meninggalkan dunia yang sementara ini
bahkan diberikan peluang hidup di dalam dunia ini hanya 60-70 tahun sahaja. Tadi saya dikhabarkan jiran saya, saya tak silap, saya umur dia 40 lebih, dekat 50. Semalam kritikal, tengah hari tadi meninggal dunia. Seminggu sebelum tu, habis solat subuh, kami terserempak, dia ada bela, dia meniaga ayam dekat pasar pagi. Pasar pagi Mantul Razak tu kan. Luar jujur tu, pasar tu. Pagi banyak kali terserempak lah. Tahu-tahu dah meninggal dah. Dan baru ni juga meninggal tuan guru kita. Ini secara ilmiahnya saya dengan beliau, ini tuan guru Syekh Musnid Jawi, disebut dengan Musnid Jawi, pempegang sanad terbanyak di tanah Melayu ini. Banyak sanad daripada tuan guru Haji Hashim masih tumbuh. Banyaklah tok guru besar, Syekh Wan Izzuddin, Wan Ibrahim, Pondok Gajah Mati dan sebagainya. Sanad-sanad berkumpul kepada beliau. Dan beliau meninggal dunia baru ini. Kita hanya tahu Adibah Nur je lah. Salah seorang, tak saya hari yang sama. Meninggal dulu Tuan Guru Haji Zaidi dulu, barulah Adibah Nur. Terima kasih bang. Jadi bagaimanapun keadaan senangnya kita, susahnya kita di dunia ini, berterusanlah hidup kita begitu. Dan setiap perkara tersebut akan berakhir dengan maut. Kematian bila menjemput kita bagi mereka yang sakit jantung, maka akhir sakit jantung dia. Alam barzah tak ada sakit jantung dah. Mereka yang kencing manis ketika maut datang menjemputnya, maka akhirlah kencing manisnya. Mereka yang seronok dengan makanan, minuman, kesenangan, kemewahan dan sebagainya, bila maut datang maka berakhirlah setiap kemewahan, kelazatan. Kalau mereka yang berjaya mengumpulkan amalnya di dunia ini untuk alam akhirat, maka berjayalah beliau, berjayalah dia sehingga hari akhirnya dia. Mana di hari akhirat tidak ada hari akhir dah. So dia akan berjayalah dia selama-lamanya. Tapi kalau gagal dia mengumpulkan amal di dunia ini, bila maut berjemput dia, maka dia akan gagal selama-lamanya. Maka sementara dia beri peluang kepada kita ini untuk tuntut apa yang patut kita tuntut, diberi peluang kepada kita untuk beramal kepada Allah, maka gunakan peluang tersebut. Di akhir zaman, antara tandanya bimauti fuja'ah, kita dah sebut banyak kali. Banyak mati terkejut. Tahu-tahu dah meninggal. Allahu Akbar. Cukuplah. Baik. Kita sambung kitab Bidayatul Hidayah. Sampai muka surat 34. Betul dan catatan saya 34. Kita dah bahas tentang ke surat 32, 33 sebelum ini, adab-adab pergi ke masjid. Imam Ghazali ajar kita adab bagaimana. Kalau kita baca muqaddimah dulu, kalau ingat lagi tak tahu berapa tahun dululah. Sini lama dah, masya-Allah. Moga berkat. Pengajian nak kekal dalam diri kita, Tok Guru sebut paling kurang 3 tahun. 3 tahun duduk dengan Tok Guru, menadah kitab. Kekal insya-Allah dia. Kalau tak mampu nak hadir pun ada rasa sebersalah, sebersalah tu ada. Rasa sedih dan sebagainya. Selalunya kalau tak cukup 3 tahun talaki, dia tak rasa nikmat. Kurang. Sini dah lepas lah, insya-Allah. Baik. Kemudian kita masuk muka surat 34. Yang ketujuh, adab-adab masuk ke dalam masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Amin. Illa an qala, apabila engkau hendak masuk ke dalam masjid. Sebelum ini adab pergi ke masjid. Kemudian di sini yang seterusnya Imam Ghazali bahagikan apa dia? Adab masuk ke dalam masjid. Pergi lain, masuk lain.
apabila engkau hendak masuk ke dalam masjid, maka dahulukanlah kakimu yang kanan. Dahulukan kaki yang kanan. Sunnah ini adalah sunnah kadang-kala dialpakan oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk kaki kanan, keluar kaki kiri. Ini paling banyak orang alpa dengan adab ini. Biasanya mereka yang tidak menjaga adab masuk dengan kaki kanan, kebanyakan para ulama tasawuf menyebutkan dia susah nak dapat khusyuk dalam solat kalau dia berjemaah. Apa lagi? Akan lahir di dalam hatinya sifat mencari salah jemaah lain kerana tidak beradab ketika masuk ke dalam masjid. Tu bahana. Para ulama menyimpulkan kepada kita, sebab tu awal-awal kita dah sebut, mereka yang berilmu tidak sah ilmunya, tidak dikira ilmu kalau tidak ada adab, yakni mendapat hidayah daripada Allah, petunjuk dan beradab dengan Allah dan beradab dengan setiap apa yang dia lalui ataupun apa yang dia buat, dia beradab. Maka Imam Ghazali pada awal ini, Imam Ghazali ajar ni, bangun tidur ni, subuh ni, bangun-bangun ni, kamu pertama sekali kamu kena beradab apabila kamu menuju kepada rumah Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak dapat jaga adab dengan rumah Allah, selain daripada itu tak mampu untuk jaga adab. Bohong. Bohong. Apabila engkau hendak masuk ke dalam masjid, maka dahulukanlah kakimu yang kanan. Sebagian para ulama menyebutkan sebelum masuk lagi, sebaik-baiknya cuci kaki dulu. Itu terbaik. Kalau kita dah yakini bahawa kaki kita dah bersih, maka kita boleh masuk. Pastikan kaki kita bersih. Dan masuk dengan kaki kanan. Dahulukanlah kaki kanan. Kaki kamu yang kanan dan baca olehmu doa masuk masjid. Di sini adalah doa masuk masjid. Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan ikut saya. Allahumma salli ala Muhammad. Baik, tambah di situ dengan Sayyidina. Boleh? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wa sahbihi wa sallim. Allahumma ghafir li dhunubi waftah li abwaba rahmatik. Baik, kita bahas dulu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sahbihi wa sallim. Kalau ada wa baraka wa sallam, dia tak jadi bari kasrah. Wa baraka wa sallam. Kalau kita baca dalam doa kunut, in nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jangan baca wasallam. Kalau kita baca in nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Ni insya-Allah. Kalau wa sahbihi wa sallim. Baik. Kenapa doa masuk masjid didahulu dengan selawat dulu? Apa sir, apa rahsianya? Para ulama menyebutkan kepada kita, tidak adanya Rasul, tidak ada rumah Allah Subhanahu wa taala. Hakikat dia. Sebab yang memandu kita ini menjadi imam kepada kita hakikatnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana ada nabi lah ada masjid. Adanya rumah Allah Subhanahu wa taala. Tahunya tata cara bagaimana nak menyembah Allah. Tahunya tata cara bagaimana beradab dengan Allah Subhanahu wa taala. Melalui jalan apa? Jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu para ulama menyebutkan bukan sahaja doa masuk masjid hakikat dia. Sebaik-baiknya setiap doa kena ada selawat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Nampak tuan-tuan? Di dalam kitab Muqaddimah Barakat Makiyah, kitab selawat Muqaddimah, ada syarah-syarah para ulama. Antara dinaqalkan di situ adalah syarah Syekh Ibrahim Al-Baijuri, seorang ulama besar, pensyarah kepada kitab Syama'il Muhammadiyah lil Imam Tirmizi. Yang ini adanya kitab dia syarah kepada kitab Imam Tirmizi, orang yang sangat alim tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa riwayat di dalam kitab tersebut, ini kitab Muqaddimah Barakat Makiyah, dan juga kitab-kitab yang lain tentang fadilat, kelebihan berselawat kepada baginda Nabi. Kenapa kena selawat? Sebagai riwayat para ulama menyebutkan kepada kita, selawat antara amalan yang tidak tertolak. Tidak tertolak. Amalan lain ada persen untuk ditolak, ada peratus untuk ditolak. Kalau riak di dalam melakukan amalan tersebut, tertolak. Kalau ghaflah, alpa, lalai dalam melakukan suatu amalan itu selain pada selawat, tertolak. Sebagai contoh, para ulama menyebutkan mereka yang mengucapkan ataupun berzikir dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lidah sebut, tapi hati tidak menghayati, hudur, memahami, menghadirkan hati ketika mengucapkan kalimah nafi dan isbat ini. Maka ulama menyebutkan seperti sayur yang busuk. Sayur yang busuk, bagaimana syarahnya? Potong sahaja sayur yang busuk ini, masuk laut ke masuk tong sampah? Tong sampah. Begitulah amalan tersebut. Selawat macam mana ustaz? Dibahas oleh para ulama bagaimana? Tidak. Walaupun ghaflah, kamu lalai dalam berselawat pada Nabi, lalai, tak hudur hati, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun riak dalam berselawat, berzanji, qasidah kan, suara sedap. Riak pula dalam berselawat pun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam riwayat kitab Muqaddimah Barakat Makiyah dan menyebutkan Al-Imam Ibni Athaillah Al-Askandari rahimahullahu ta'ala mensyarahkan, kita tahu setiap selawat itu Allah akan memberikan satu selawat kita kepada Nabi, maka Allah akan berselawat kepada kita 10 kali. Syarah Ibnu Athaillah, selawat Allah ni bagaimana? Keterangan daripada para ulama kita, antara Imam Ibnu Athaillah kata 10 selawat Allah kepada kita ini, 1/10 daripada itu, 1/10 daripada selawat itu, kita selawat sekali, Allah balas 10 kali, 1/10 pada selawat Allah itu mencukupi keperluan kita di dunia. Dapat? Kerana selawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan berkat selawat yang Allah berikan semula pada kita, 1/10 itu mencukupi keperluan kita. Dan kerana selawat juga doa diangkat. Dan para ulama tasawuf juga, kalau kita tunggu saya membahaskan kitab Muniyatul Musalli, di dalam rukun 13. Rukun solat ada 13. Dalam rukun solat, di dalam rukun qauli ada selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu je satu-satunya yang berkaitan dengan makhluk. Daripada mula niat, berdiri betul kita sehinggalah tertib, semuanya untuk Allah. Satu saja, 1/13 hanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak, syarah para ulama tasawuf juga, kerana apa? Di sini untuk melepaskan kewajipan kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa hukum berselawat kepada Nabi? Hukum dia, pertama dibahaskan oleh para ulama kita, hukumnya wajib. Kenapa wajib? Sebab itulah di dalam solat kita wajib untuk
berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling kurang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebahagian para ulama menyebutkan wajib itu tidak tertakluk di dalam solat. Bahkan di luar solat juga kena sekali sehari untuk berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang kuat mengatakan telah terangkat kewajipan itu di dalam solat. Sebab itu kalau orang tak sembahyang, berapa banyak tuntutan kewajipan telah dia tinggalkan. Bukan saja solat, bahkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, nak bahas selawat panjang. Mereka yang selawat lembut hatinya. Mereka yang banyak selawat dikabulkan hajat mereka tanpa menyebutkan hajat mereka sebenarnya. Orang yang banyak selawat ni dia tahulah kesannya. Sehingga para ulama dulu ni kalau nak mengeluarkan fatwa, mereka selawat 100,000 kali. Satu fatwa nak keluarkan. Mufti-mufti dahulu mereka kalau nak istimbat hukum, kalau orang tanya soalan nak keluarkan satu-satu hukum, bukan saja istikharah dan solat hajat. Mereka berselawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan satu dua. Berapa banyak tuan-tuan? 1,000. Tok Guru saya sebut amalan selawat para masyayikh tok guru dulu kalau nak membangun pondok paling kurang 500,000, 700,000 sehari. Bukan setahun, sehari. Allahu akbar. Bila waktu nak makan ustaz? Itulah kalau fikir akal tu lemahlah kita. Dapat? Yalah Dia nak dengan tak nak je. Baik. Kemudian kita nak bahaskan dalam kitab ini tidak didatangkan Sayyidina. Kenapa saya letak Sayyidina? Sebab menterjemah meletakkan Sayyidina sebenarnya dalam ini. Kita baca ertinya. Ya Allah, berikanlah rahmatmu dan salam sejahtera kepada penghulu kami. Penghulu kami kalau dalam bahasa Arab apa? Sayyidina. Sayyidina. Siapa penghulu kami? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga serta sahabat baginda. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosaku dan bukakanlah bagiku pintu rahmat. Baik. Hari ini kita bahas selawat dulu tentang Sayyidina. Tentang Sayyidina. Boleh? InsyaAllah. Ni kebanyakan orang kata boleh tak boleh sebut Sayyidina ni. Lebih-lebih lagi dalam sembahyang. Tak ada pun riwayat hadis Nabi ustaz. Dia main hadis Nabi je sekarang. Tak ada hadis Nabi menyebutkan dalam selawat, dalam sembahyang tu kena letak Sayyidina. Kenapa kita belajar dalam fiqh mazhab Syafi'i, dalam kitab-kitab, terutama kitab-kitab tua kita, kitab-kitab kuning, kitab-kitab turat. Antara dia Muniyatul Musalli. Syekh Daud mengajarkan dengan selawat dengan Sayyidina. Kenapa? Kita bahaskan. Pertama, boleh tak meletakkan Sayyidina dalam berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Boleh ke tak boleh? Kita bahas dengan perkataan para ulama. Sebutan Sayyidina yang bermaksud penghulu kami dan ketua kami ataupun ketua kami termasuk amalan yang sangat mulia dan dianjurkan termasuk dalam tasyahud awal ataupun tasyahud akhir. Yang dalam tahiyat awal dan tahiyat akhir. Kerana ia merupakan salah satu bentuk penghormatan dan sanjungan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bahas para ulama. Siapa yang kata begini? Pertama saya sebut tadi nama dia dah. Syekh Ibrahim bin Muhammad Al-Baijuri. Di dalam hasiahnya beliau mengatakan apa? Al-awla zikru siyadati li anna afdalu sulukul adab khilafan liman qala awla tarkus siyadah iktisaran ala al-waridi wal mu'tamadul awwal wa hadith la tusawwidu ni fi salatikum bil wa la bil ba'il batil. Yang lebih utama adalah mengucapkan Sayyidina, kata Syekh Ibrahim Al-Baijuri, sebelum nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kamu nak letak nama Muhammad itu, Allahumma salli ala Muhammad,
afdal letak Sayyidina Muhammad. Kerana hal yang lebih utama ialah bersopan santun, yakni beradab kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berbeza bagi mereka yang berpendapat bahawa meninggalkan menyebut Sayyidina lebih baik berdasarkan hadis, sedangkan hadis janganlah menyebut Sayyidina kepada dalam solat kamu adalah batal. Kita bahas benda ni. Kerana penghormatan terhadap Nabi, sebab itu kita menyebutkan Sayyidina, maka kata Syekh Ibrahim, batal hadis yang mengatakan, batal ni dengan makna apa? Tersingkir, tak diamalkan walaupun disebutkan Nabi sebut pada kita, jangan sebut Sayyidina ketika di dalam solat. Terbatal pandangan itu oleh para ulama hadis kita. Sebab apa? Sebab penghormatan kita kepada Nabi SAW. Terbatal kerana apa? Bukan perkataan Syekh Ibrahim, kerana ada hadis lain. Dapat? Sebab itu adab kita dengan hadis, jangan kita jumpa satu hadis tanpa merujuk para ulama, kita membatalkan ataupun menidakkan amalan yang lain kerana menemui satu hadis yang kita sendiri tak tahu pembandingannya dengan hadis yang lain. Jelas benda ni? Kerana apa? Ada hadis Nabi SAW yang menyebut daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidu walidi Adam yaumal qiyamah wa awwalu man yanshaqqaqu anhu al-qabr wa awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku adalah sayyid, yakni penghulu anak Adam pada hari kiamat, yang pertama bangkit dari kubur, yang pertama memberi syafaat, dan yang pertama diberi hak untuk memberikan syafaat. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Hadis ini kata musannif dalam kitab ini menunjukkan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sayyid, yakni ketua bagi seluruh makhluk. Di mana? Di yaumil akhir nanti, di akhirat. Bahkan bukan hari akhirat sahaja, bahkan di dunia juga sayyid, yakni ketua. Walau bagaimanapun ia tidaklah bererti baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi sayyid hanya pada hari kiamat sahaja, malah di dunia dan di akhirat. Kat sini ada dalil para ulama menyebutkan bahawa ada hadis yang dikuatkan untuk menyebut Sayyidina di dalam selawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan sahaja dalam solat, bahkan di luar solat. Bagi mereka yang tak nak sebut, kita tak jadi masalah. Dia nak beramal dengan hadis yang kata Nabi kata tak payah sebut nama Sayyidina. Tak apa, kita tak jadi masalah. Yang jadi masalah sekarang apa? Bila menyalahkan mereka yang menyebut Sayyidina. Janganlah salahkan, ada dalil para ulama. Apa tuan-tuan? Bahkan ratusan para ulama, kalau nak baca berapa page ni tuan-tuan, banyak pandangan para ulama menyebutkan tentang perkataan Sayyidina. Bahkan di sini merapati dengan sunnah lagi. Sebab apa? Lebih beradabnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yalah tuan-tuan. Maka selepas ini setiap selawat kita dahulu dengan setiap doa kita dahulu dengan selawat, dan setiap daripada nama Rasulullah dahulu dengan Sayyidina. Yalah tuan-tuan. Baik. Kemudian nak bahas lagi ke bab Sayyidina? Cukuplah tu Sini tak ada pok-pok yang pelik tak ada Kita buat kitab tak apa tuan-tuan, kita ada dalil, kita ada hujah para ulama. Janganlah kata ulama ni tak ada hujah, jangan. Kerana beberapa perkara yang kita rasa pada kita betul, sehingga ilmu tadi tidak memberi manfaat kepada kita. Apa tanda ilmu tidak bermanfaat? Tidak beradab. Tidak beradab dengan orang lain. Allahu Akbar. Banyaklah ni pandangan para ulama Allahu Akbar. Saya ingat memang nak baca banyak, tapi nak kat pukul 9. Allahu Akbar.
Jadi tuan-tuan jangan pening-pening. Sekarang ni zaman pening. Zaman pening. Kejap orang ni cakap macam ni, kejap orang ni cakap macam ni. Mana satu yang betul ni? Nasihat guru saya pada saya, dan saya sampai. Bukan nasihat saya, nasihat tuan-tuan guru kita. Sekarang orang tanya pula, sekarang ni cakap tok guru mana dia tanya? Nak cakap tok guru pun salah sekarang ni. Saya tak nak dengar tok guru sekarang ni, nak dengar Nabi tu. Masya Allah. Betapa sombongnya kita. Tanpa tok guru tak ada hadir Nabi kat kita. Betul? Kita tahu hadir Nabi ke? Tak tahu tuan-tuan. Tanpa tok guru kita dulu. Berat tu sekarang. Apa nasihat para masyayikh? Antara dia tuan guru saya, Haji Rozali bin Ibrahim Al-Sya'ari Syafi'i. Beliau mengatakan bahawa ikut kitab yang diberkati oleh Allah. Apa tanda kitab yang berkati oleh Allah? Umurnya ratusan tahun. Macam ni. Kitab Imam Ghazali. Imam Ghazali wafat, meninggal 505 Hijrah. Sekarang 1000, hampir 1000 tahun yang telah dimuafakat oleh para ulama. Ini yang telah pasti. Orang kalau dia keluar fatwa, dia macam-macam keadaan. Ada kali dia boleh tukar, dia boleh lama dia bersilat. Tidak ada istiqamah dalam suatu perkara. Jelas tuan-tuan Saya cakap macam ni sebab ada live juga. Orang akan dengar perkara ini. Sekurang-kurangnya kita beradab dengan para ulama. Saya tak pandai banyak lah. Saya sebut apa yang ulama sebut. Allahu Akbar. Jelas tuan-tuan. Kemudian dah habis selawat Nabi, barulah doa dengan Allahumma ghfirli dhunubi waftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosaku. Pertama, adab masuk masjid dengan doa diampun dosa. Kenapa? Kenapa? Kerana dosalah menyebabkan kita jauh pada Allah. Pertama. Bukan kerana amal lain, kerana dosa kita. Yang kedua, kerana apa? Kerana dosalah balak bagi kita. Balak datang kepada kita sebab apa? Kerana dosa kita. Kerana dosa kita. Bukan orang lain. Kita kena langgar. Memang zahir nampak orang langgar kita tu. Hakikat dia dosa kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tak jaga hubungan dengan Allah, sebab itulah ditakdirkan balak kepada kita. Sebenarnya bagi orang beriman tak layak sebut balak, ujian bagi dia. Untuk dia kembali kepada Allah. Tapi setiap kali benda yang buruk berlaku pada kita, kita tak sandar pun pada dosa kita. Itulah keadaan kita. Menyebabkan lagi jauh kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah kita tidak dikeluarkan oleh Allah daripada lingkungan bermasalah. Sebab tidak melihat masalah itu datang daripada diri kita. Sebab itu mereka yang ada masalah dengan sesiapa, dalam keluarga, company, pekerjaan, semuanya, dia lihat tak mampu dia keluar daripada kepompong masalah tu. Sebab apa? Sebab dia tak balik kesalahan dia tu pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesalahan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pertama. Yalah tuan-tuan. Ni belajar tasawuf kena kenal ini. Jangan pandang orang lain dulu. Kenapa anak tak mampu nak dengar cakap kita? Bagi guru tak mampu anak murid dia dengar cakap dia. Kerana dosa kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kamu nak sampaikan pada orang? Yang memegang hati itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang muqallibal qulub. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati. Maka kita tidak menyandarkan salah kita, menyebabkan doa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalam itu doa. Al-kalamud doa. Jadi kalam kita dengan anak, dengan orang yang lebih rendah pada kita, tak mampu dia dengar dan dia amal. Sebab apa? Sebab kita tak amal. Kita tak kembali diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu diajar oleh Nabi. Ini hadis Nabi. Bukan Imam Ghazali saja sebut. Hadis Nabi. Masuk saja masjid, doa ampun dosa dulu. Doa ampun dosa dulu. Itu pertama. Kemudian apa? Allahumma ghfirli dhunubi waftahli abwaba rahmatik. Dan bukakanlah bagiku pintu rahmatmu. Itu mohon dulu. Masuk rumah Allah, mohon ampun dosa.
Supaya tidak ada hijab kita dengan Allah, mudah nak tuju Allah, mudah nak khusyuk dalam sembahyang kita. Rasa manis dalam ibadat, tak rasa jemu. Istiqamah dalam amalan kerana dia ampun dosa. Kemudian memohon di pintu Allah. Dengan dibuat Allah bukakan pintu rahmat. Makna rahmah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mohon Allah buka sayang dia dengan kita. Barulah layak dapat sayang selepas diminta ampun. Jelas tuan-tuan? Baik. Apabila engkau melihat di dalam masjid orang menjual sesuatu, maka kata olehmu, mudah-mudahan Allah Ta'ala tidak memberi keuntungan kepada perniagaanmu. Wallahu a'lam. Ni kita sambung minggu depan. Kenapa bila kita masuk masjid nampak orang berjual? Ni hadis Nabi Imam Ghazali sebut hadis Nabi. Nabi kata kalau kamu masuk dalam masjid, kamu nampak orang berjual beli, maka doa oleh kamu ini kata Imam Ghazali, mudah-mudahan Allah Ta'ala tidak memberi keuntungan kepada perniagaan kamu. Sebab apa? Tak boleh berjual beli dalam masjid. Bahkan kalau mereka yang melihat, sunnah bagi kita yang melihat orang berjual beli, doa tak dapat untung bagi dia. Kenapa? Kita sambung minggu depan. Boleh? InsyaAllah. Doa saya sihatlah. InsyaAllah. Kita kunci dulu bab ni. Wallahu a'lam. Semoga apa yang kita dengar pada hari ini Allah Subhanahu wa taala beri manfaat kepada kita, beri kebaikan kepada kita, beri kefahaman kepada kita. Semoga Allah beri kuatan kepada kita untuk kita amalkan. Saya yang cakap ni sini dapat amalkan, mi'atiban dan sampaikan insya-Allah. Selepas ni setiap selawat jangan segan silu sebut sayyidina. Ada dalil daripada para ulama. Jangan putus dengan selawat pada baginda Nabi. Matan Mufti Mesir Syekh Ali Jumaah menyebutkan kalau di akhir zaman kamu tak mampu jumpa mursyid, orang yang guru yang boleh bimbing kamu, Syekh Ali Jumaah cukup kamu selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah akan gerakkan kamu, Allah akan pandu kamu kepada orang yang betul yang akan bimbing kamu. Kamu akan jumpa, akan baik dengan mereka yang betul dengan berkat selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni zaman orang nafi selawat, kena tahu ni. Akhir zaman ni lagi banyak kena selawat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fahkina fid din wa 'allimna ta'wil. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa husna ulaika rafiqa ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.